Jemaat yang kekasih, apa kabar? 亲爱的弟兄姊妹们，你们好！ Salam sehat selalu ya. 愿我们每个人都有健康的身体。 Semoga kita semua tetap setia, taat kepada Tuhan. 愿我们仍然忠心的跟随主。 Tetap beribadah walaupun secara online. 我们仍然参加在网上的聚会。 Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan soal perintah perpuluhan. 这时刻呢，我要给大家讲关于11奉献。 Mungkin selama ini Bapak Ibu jemaat yang kekasih ada mengalami keraguan, namun sungkan untuk bertanya kepada kami. 也许呢，这些日子以来呢，弟兄姐妹们有些疑问，可是还没有问我们。 Gereja Kalam Kudus adalah gereja yang melaksanakan perintah Tuhan untuk memberikan atau mengembalikan perpuluhan. 圣道堂呢，我们有一个教导，就是要遵守神的命令，就是要给11奉献。 Perintah perpuluhan itu di dalam Perjanjian Lama tidak pernah dihapus. 在旧约圣经呢，有这个11奉献的命令， Perjanjian Baru pun tidak pernah menghapus. 在新约圣经也是还没有除掉。 Sehingga perintah perpuluhan ini tetap kita sebagai jemaat Kalam Kudus kita laksanakan. 因此呢，直到如今呢，我们仍然遵守这个命令。 Memang kami mendengar ada orang yang mengatakan atau mungkin telah sedikit membuat jemaat ragu soal perpuluhan. 我们听呢，有些人呢，让我们的会友感到犹豫了。 Bahwa karena hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru, 因为呢，在旧约圣经呢，有些律法呢，已经在耶稣基督里面成就了。 ya, pengertian digenapi, jadi ada pengertian seolah-olah semua yang ada di Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku lagi. 这个成就这个词呢，就好像似乎就是说，在旧约圣经所有的律法、所有的真理呢，已经在新约圣经除掉了。 Kalau kita memperhatikan Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, 如果我们注意看我们的新约圣经， Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa perpuluhan itu ditiadakan. 上帝呢不曾告诉我们这个给11奉献的命令是已经除掉了。 Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan perpuluhan itu ditiadakan. 主耶稣不曾说要除掉11奉献。 Jadi kita harus berhati-hati di dalam menambah atau mengurangi apa yang ada di dalam Alkitab. 所以呢，我们要非常的小心，不要添加或者除掉神的话。 Para rasul pun tidak pernah mengatakan perpuluhan itu ditiadakan. 使徒们也不曾说11奉献已经除掉了。 Jadi bagi kami sebagai jemaat Kalam Kudus, mari kita tetap melaksanakan perpuluhan. 所以我们呢，成为这个圣道堂的会友，我们仍然要遵守这个命令。 Karena perpuluhan ini tetap berlaku. 因为这个11奉献呢，仍然是要遵守到现在的。 Saya akan mengutip dari firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. 我要给大家读经文， Dari Maliaki 3 ayat 10. 马拉基书第3章。 Di situ dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 在第10节，耶和华说：“你们要当那的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。” Nah, ayat ini merupakan sebuah ayat yang muncul di tengah-tengah teguran Tuhan kepada jemaat atau umat Israel. 这个经文呢的情况呢，就是当耶和华劝勉以色列民的时候，
umat Israel itu masing-masing sibuk dengan keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing. 当时呢，以色列民呢，他们正在忙碌着他们个人的家庭、个人的生活， Sehingga mereka mengabaikan perpuluhan. 因此他们就忽略了十一奉献。 Sehingga Tuhan menegur mereka 因此呢，神就劝勉他们， dan kemudian menantang mereka untuk memberikan perpuluhan. 然后挑战他们，让他们给十一奉献。 Bahwa kalau umat Israel berani kembali untuk memberikan perpuluhan, maka Tuhan juga berani untuk memberkati mereka. 如果他们勇敢的把十一奉献献上给神，那么神就会赐福于他们。 Nah, salah satu atau satu ayat yang saya kutip ini yang berikut adalah dari Perjanjian Baru, Bapak Ibu. 接下来的经文呢，我要讲的是从新约的， Yaitu dari Matius pasal 23 ayat 23. 就是从马太福音23章23节。 Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan zintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上1/10。那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。 Bapak Ibu, mari kita perhatikan kalimat terakhir dari ayat 23 ini. 我们注意看，这个23节的下半节。 Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。 Apa itu yang satu harus dilakukan? 有一件事是应当行的，是什么呢？ Dan apa itu yang lain yang jangan diabaikan? 其他不可不行的又是什么呢？ Itu berarti kita harus melihat kalimat-kalimat di ayat 23 yang di atasnya. 我们就要看上半节， Karena Tuhan Yesus sedang menegur dengan keras orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 神呢正在严厉的劝勉、责备文士和法利赛人， Karena mereka munafik. 因为他们假冒伪善。 Kenapa munafik? 为什么说他们假冒伪善呢？ Karena mereka memang setia memberikan perpuluhan. 他们呢是很忠心的给11奉献， Tetapi mereka tidak melakukan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 可是他们却没有公义、没有怜悯、没有信实。 Nah, perhatikan ayat ini tidak berarti Tuhan Yesus lalu mengatakan, sudah jangan persepuluhan lagi, tetapi lakukan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. 这处经文不代表说耶稣说，你们就不用再11奉献，就只是公义、怜悯和信实而已。 Ya. Jadi yang satu harus dilakukan itu adalah persepuluhan itu harus dilakukan. 所以当行的呢，就是要给11奉献，这是当行的。 Tetapi ketika kita menaati perintah Allah untuk memberikan perpuluhan, 当我们遵守神的命令，我们献上我们的11奉献的时候， jangan sampai yang lain diabaikan. 我们就不要忽略其他的。 Apa itu yang lain yang jangan diabaikan? 我们不要忽略的是什么呢？ Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. 就是公义、怜悯、信实。 Nah, orang Farisi ahli Taurat mengatakan bahwa karena mereka sudah memberikan perpuluhan, 文士和法利赛人呢，因着他们已经献上他们的11奉献， ada satu kasus yang juga dimunculkan oleh Tuhan Yesus, 有一件事情是耶稣提到的， yaitu orang Farisi ahli Taurat ini setelah menuruti perintah Allah memberikan perpuluhan, 当文士和法利赛人已经献上他们的11奉献， mereka tidak memelihara orang tua mereka. 他们就不再去看顾他们的父母， Mereka anggap mereka mau lebih taat kepada Tuhan. 他们认为呢，他们要更加的遵守
神。 Lalu mereka beranggapan tidak perlu lagi memperhatikan masalah keadilan dan masalah orang tua yang harus diperhatikan. 然后他们就认为不用再去管公义或者去看顾父母。 Disinilah Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. 因此呢，耶稣就责备了这些文士和法利赛人。 Jadi perhatikan Bapak Ibu jemaat sekalian, 所以我们就要注意， di ayat Matius 23 ayat 23 ini 在这处经文呢， Tuhan Yesus menegaskan perpuluhan harus dilakukan. 耶稣强调我们应当要献上11奉献。 Bapak Ibu jemaat yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹们， kami harap jikalau ada pertanyaan, keraguan atau keberatan terhadap ajaran dari Kalam Kudus, 我们盼望呢，如果弟兄姐妹们有一些的疑问，有一些的犹豫，好像不太清楚我们圣道堂的教导， hubungi kami untuk kita bisa bicara atau diskusi. 弟兄姐妹们可以联系我们可以一起来讨论。 Kita boleh bersama-sama memikirkan ya apa yang menjadi keraguan atau keberatan Bapak Ibu. 我们会一起来讨论，思想我们每个人的意见。 Jangan sembarangan mendengarkan dari orang lain. 我们就不要随便听别人的看法， Bukan tidak boleh Bapak Ibu, 不是不可以的。 tetapi orang lain belum tentu memiliki kesamaan pikiran dengan kami yang ada di Kalam Kudus. 是因为别人，有可能呢不会有跟我们同样的教导。 Jadi sebagai jemaat Kalam Kudus Bapak Ibu, 身为先达圣道堂的会友， kita harus menjunjung Alkitab sebagai pedoman satu-satunya 我们要把圣经成为我们唯一的指导， dan serta memperhatikan dogma atau ajaran Kalam Kudus. 我们也要注意，要去了解我们圣道堂的教导。 Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas apa yang kami sampaikan. 但愿我们所传讲的，弟兄们都听得清楚，听得明白。 Tuhan memberkati. 神赐福于我们， Shalom. 主内平